Allah sampai jumpa dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa kata, berapa kau dapat? 50. Ini tuan-tuan dengar dah, tiap-tiap tahun dengar. Cuma saya sebut balik, takut ada budak-budak kan, dia tak biasa dengar lagi. Boleh dia dengar. Yang dah tua ni biasa dah dengar lah. Kita sebut balik untuk anak-anak kita kan. Jadi 50 turun, Nabi Musa kata banyak tu, naik minta kurang. Turun, kurang 5, 45, kurang 5, 40, kurang 5, sampailah tinggal 5. Turun Nabi SAW. Bila turun tuan-tuan semua, Nabi tak semayang lagi. Zuhur baru Nabi semayang. Subuh tu Nabi tak semayang lagi. Zuhur, Nabi semayang. Kerana itulah antara sebab dinamakan semayang zuhur, kerana dia adalah sembahyang yang mula-mula zahir. Zuhur zahir dalam Islam. Itu semayang mula-mula yang dibuat dalam Islam. Jadi Nabi turun malam, pagi tu subuh tak semayang lagi. Pasal apa tak semayang? Pasal Nabi tak tahu lagi cara macam mana nak semayang. Yang terima di langit tu terima watikah kefarduan. Bentuk semayang waktu macam mana? Jibril ajar waktu zuhur tu. Zuhur gini, asar sekarang Jibril datang pula ajar. Maghrib ajar tuan-tuan. Maknanya semayang ni kena belajar. Bukan boleh main, kita main rasa reka-reka. Tuan-tuan semua, kalau semayang reka-reka tu jadi banyak masalah tu. Apa tuan-tuan semua? Tuan-tuan tengok kan, sujud. Kalau semayang yang belajar dengan semayang yang reka, beza. Orang semayang belajar, dia sujud, kaki dia rapat, dia lipat. Pasal itu anggota sujud, lipat kaki tu, kaki, perut jari tu kena rapat. Kalau yang jenis main reka-reka, dia tak perasan benda tu. Kadang-kadang dia sujud begitu ke belakang. Dan yang lagi hebat, tak cecah pun, tergantung-gantung sujud dia. Itu nama dia sujud lansui. Pasal lansui je kaki tak rapat. Nampak simple tuan-tuan semua. Tapi kalau dia tak belajar, dia tak nampak benda kecil tu. Nabi sendiri belajar dengan Jibril. Pasal itu semayang kena belajar betul-betul. Jangan kita reka-reka, jangan kita agak-agak je tuan-tuan. Kemudian ada satu perkara lagi yang saya nak sebut dalam berkenaan dengan Isra' dan Mi'raj ni tuan-tuan semua. Dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ni, Nabi SAW naik ke langit tuan-tuan semua, dan sampai ke satu tempat. Nabi melihat ada seorang laki-laki duduk dalam tu, yang mana seorang laki-laki ini duduk di satu tempat yang tidak pernah dicapai oleh orang lain. Kisah ni ada disebut dalam kitab Kisah Isra' dan Mi'raj karangan Syed Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi tuan-tuan semua, dia sampai ke tempat itu. Bila sampai ke tempat itu tuan-tuan semua, jadi Nabi bertanya pada Jibril yang berada di belakang ni, siapa orang ni? Jadi Jibril menjawab, ini orang yang taat kepada ibu dia. Ini orang yang taat kepada ibu dia. Tuan-tuan semua, satu manusia yang taat pada ibu, dia boleh pergi sampai ke satu tempat yang mana tinggi tempat itu. Pasal itu saya nak pesan, di akhir zaman ni tuan-tuan semua, antara gejala yang banyak berlaku, maksiat yang banyak berlaku, derhaka kepada ibu dan bapa. Anak derhaka kepada mak dan ayah. Kenapa anak boleh derhaka pada mak ayah? Pasal mak dan ayah dia derhaka kepada mak dan ayah dia. Maknanya mak ni derhaka pada tok budak ni, maknanya anak dia derhaka kat dia. Ini tuan-tuan semua benda biasa. Kalau kita tak nak anak kita derhaka pada kita, kita jangan derhaka pada mak ayah kita. Kita kena taat pada mak ayah kita. Tuan-tuan semua ada mak ayah, saya ada mak ayah. Semua kita ada mak ayah. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal kita bukannya anak buluh bentung. Kita anak manusia. Ada mak dan ayah. Jadi tuan-tuan semua kena ingat, sesiapa yang derhaka pada mak dan ayah dia, dia akan mati su'ul khatimah. Mati pada waktu dia nak mati tuan-tuan semua, akan mati hilang iman dia.
Tuan-tuan semua, Allah Rabbi, dekat nak mati ni, ada syaitan 2 ekor datang kat kepala kita, duk kacau kita, tuan-tuan semua. Duk satunya duk berupa dengan rupa mak kita, satu lagi rupa dengan ayah kita. Duk ajak kita masuk agama Yahudi dan Nasrani. Masa waktu itulah tergoncang iman, tercabut iman, tuan-tuan semua, kalau tak percaya dan tak buat baik masa di dunia ni. Jadi siapa yang deraka pada mak ayah dia, tuan-tuan semua, maka tuan-tuan semua pada waktu itu hilang iman dia, tercabut iman dia, tuan-tuan semua. Maka mati, tuan-tuan semua, dalam keadaan mati su'ul khatimah, mati jahat. Ingat, tuan-tuan semua, Allah Ta'ala redha pada kita bila mak ayah kita redha pada kita. Tuan-tuan semua, tuan-tuan pergi ke rumah orang tua, berapa ramai di rumah orang tua yang anak-anak dia orang-orang kerja besar, kerja hebat, tuan-tuan semua, tetapi dia hantar mak ayah dia ke rumah orang tua. Mak ayah dia tak pernah hantar dia ke rumah kanak-kanak ke apa ke. Mak ayah dia jaga dia dulu, mak ayah dia besarkan dia dulu, mak ayah dia beri makan. Bahkan kalau ada makan sikit, mak ayah bagi ke anak makan. Mak tak makan, anak tak makan, bapak tak makan, sanggup bagi ke anak. Kita mak ayah, kita tahu, tuan-tuan semua, perempuan semua kan ada kuih orang bagi kat kenduri, tak makan dalam kereta, simpan, bawa balik ke mana? Bawa balik ke anak. Tetapi bila besar, berapa ramai mak yang diletakkan di rumah orang tua, tak peduli kau mak ayah. Tuan-tuan semua, Nabi kata ridallah fi ridal walidaini, redha Allah duduk di redha kedua ibu bapa, tuan-tuan. Jangan main-main. Nak masuk neraka, buatlah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah Ta'ala sebut ayat tauhid, lepas tu terus Allah Ta'ala sebut ayat berkenaan ibu dan bapa. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala wajibkan kepada kamu, jangan kamu sembah melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian hendaklah kamu buat baik kepada kedua ibu bapa. Tuan-tuan semua, saya dah cerita dah kisah ni, tapi saya nak cerita lagi. Kisah ini, tuan-tuan semua, kisah ni saya ramai orang dah tahu, tapi tak apa, nak cerita juga kerana sedap kisah ni. Kisah Allah yarham Tuan Guru Ni Abdul Aziz, tuan-tuan semua. Macam mana Tok Guru Ni Abdul Aziz ni, dia ni seorang yang taat pada mak dan mak dia, tuan-tuan semua. Mak dia, tuan-tuan semua, duduk di rumah dia. Kalau dia balik malam-malam ceramah, dia akan buka pintu bilik mak dia, dia tengok dulu mak dia tidur, baru dia tutup. Baru dia tidur, tuan-tuan semua. Dan dia amat mentaati mak dia, tuan-tuan semua. Mak kata apa? Mak dia kata apa? Zik, tak pergi tengok ke adik sakit? Tuan-tuan semua, malam-malam buta, tuan-tuan semua. Bila mak kata gitu, malam-malam buta, terus start kereta pergi tengok adik sakit. Kita boleh ke macam tu, tuan-tuan semua? Kita makan sedap, ada tak kita tanya mak ayah kita? Kita makan apa? Makan mi Bandung, mi kari. Mak kita makan apa kat kampung? Kata Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku takut nak makan dengan mak aku. Kata Sayyidina Husain, aku takut nak makan sehidangan dengan mak aku. Pasal apa? Pasal aku bimbang, takut aku ambil dulu lauk dia, mak aku ambil dulu, nak ambil. Tengok ayam kat tengah, aku ambil dulu, mak nak ambil. Jadi takut aku terambil dulu, takut jadi aku menjadi derhaka kerana telah mendahului mak aku. Sayyidina Husain, cucu Nabi, tuan-tuan semua, sampaikan dia tak pernah makan. Maknanya bila mak dia makan, dia tunggu kita, dia tak makan. Dia takut nak makan bersama, bagi mak makan dulu. Sentuh semua lauk mak nak makan, makan dah. Sampai macam tu, tuan-tuan semua. Kisah Al-Qamah, tuan-tuan semua. Al-Qamah ni ada yang kata betul, ada riwayat yang kata maudhu', ada yang riwayat yang kata ada. Tak apalah, tuan-tuan semua. Dah, atas takdir kata dia ada. Al-Qamah ni, tuan-tuan semua, Al-Qamah ni, tuan-tuan semua, dia bukan apa, dia bawa makanan ni lalu depan mak dia, bawa masuk ke dapur, bagi kat isteri dia. Maka tuan-tuan semua, telah melampaui mak dia.
lampaui mak dia. Mak dia rasa kecil hati tuan-tuan semua. Maka tuan-tuan dia menimpa kepada dia apa yang dia timpa. Orang tua tuan-tuan semua, dia lain. Tengok kita kan, masa saya mula-mula kahwin dulu, dah, dia sensitif dia tak sama macam sekarang. Umur 25, makan nasi depan TV tak ada masalah. Betul tak tuan-tuan semua? Ambil nasi sepinggan duduk depan TV. Bila naik sikit, rasa nak makan di meja. Nak suruh apa, orang rumah ada di depan teman. Rumah pula tak faham. Suami dia dah meningkat tua, dia jiwa lain, dia tak faham. Suami makan seorang kat meja, dia duduk tengok Maharaja Lawak. Tuan-tuan, perempuan jangan buat gitu. Kalau boleh ajar daripada awal lagi lah. Tapi usia 20-an, 25, 26, dia tak rasa apa, makan nasi depan TV pun dia tak rasa sensitif. Tapi dia meningkat usia, dia lain. Nenek saya, sekali saya balik kampung, beli kuih. Beli kuih tuan-tuan semua. Rumah saya sebelah rumah nenek saya. Beli kuih, letak atas meja, balik ke rumah saya nak cepat. Tengah hari pergi tengok, kuih ada atas meja. Tak makan kuih tu. Saya tanya, mak kenapa tak makan kuih? Mana? Atas meja tu? Wah, aku ingat mu nak suruh meja makan. Dia kata dia ingat saya nak suruh meja makan. Pasal apa? Pasal beli dan tak suruh dia makan. Tak ajak dia makan. Orang tua dia jiwa dia lain tuan-tuan semua. Nah, kita kena kata mak makan kuih saya beli. Lagi elok tuan-tuan letak dalam pinggang, bagi hidang. Itu yang terbaik. Itu silap tuan-tuan semua. Kesilapan saya sendiri ikutlah. Jadi maknanya orang tua, kita kena jaga betul-betul hati dia. Jangan jadi kita menderhaka kepada dia, akhirnya tuan-tuan semua mendapat su'ul khatimah, kematian yang buruk. Kemudian tuan-tuan semua, dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj, Nabi SAW diperlihatkan dengan macam-macam gambaran. Banyak gambaran ni tuan-tuan semua. Kalau kita nak ceritakan satu-satu gambaran Nabi yang Nabi tengok tu, ada orang yang mandi dengan air darah dalam kolam air darah tuan-tuan semua, iaitu orang yang makan riba tuan-tuan semua. Ada orang yang ada daging baik tapi dimakannya daging busuk, iaitu orang yang berzina. Ada orang yang menggunting lidahnya sendiri, iaitu orang yang suka mengata-ngata kat orang. Ada orang yang barang dia pikulan kat atas bahu dia dah berat, tapi dipikul lagi, iaitu orang yang suka menerima jawatan, mencari-cari jawatan, nak juga jawatan tu. Amanah yang dia dah ada tak mampu nak pikul, dia pikul lagi hal lain, pikul lagi tuan-tuan semua. Maka tuan-tuan semua, itu macam-macam lah, banyaklah gambaran-gambaran yang Allah Subhanahu Wa Taala pertontonkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam malam Isra' dan Mi'raj. Itu biasa kita dengar, setiap tahun kita dengar tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan semua, begitulah pengajaran-pengajaran yang kita dapat daripada peristiwa Isra' dan Mi'raj ini. Jadi kita adakan ceramah pada malam ni memperingati Isra' dan Mi'raj ini. Pertamanya tuan-tuan semua, memperingati sembahyang. Ini ulang tahun. Tiap-tiap kali kita buat Isra' dan Mi'raj, kita ingat sembahyang kita. Kefarduan sembahyang kita terima daripada Allah Subhanahu Taala. Yang kedua, kita ingat bahawasanya Isra' dan Mi'raj ini adalah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala Maha berkuasa buat benda-benda yang pelik. Allah Taala tak ada lemah, tak ada kelemahan bagi Allah Taala nak buat benda pelik-pelik. Allah Taala boleh buat yang lebih pelik lagi, sehingga kan Allah Taala boleh memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke satu tempat yang tidak pernah sampai pada manusia. Tuan-tuan semua, selain daripada itu tuan-tuan semua, dalam Isra' dan Mi'raj ini juga tuan-tuan semua, kita memperingati peristiwa ini, kita juga ingat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jasa-jasa Nabi bawa ajaran dan agama Islam ni sampai kita boleh hidayah ni tuan-tuan semua. Jadi jangan lupalah banyakkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berapa kali yang tuan-tuan semua, dalam seminggu berapa kali kita selawat kat Nabi selain daripada sembahyang? Cuba tuan-tuan ingat. Kita sebut nama orang lain mana banyak dengan nama Nabi.
Mana banyak nama Nabi disebut dalam rumah kita berbanding dengan nama orang lain. Nama artis ke banyak sebut atau nama Nabi banyak sebut dalam rumah kita? Nama Nabi kena banyak sebut dan banyak selawat pada Nabi. Tuan-tuan semua, kalaulah Islam ni kita tak miliki, kita tak ada Islam ni, iman ni tak ada tuan-tuan semua, walaupun kita ada seisi dunia ini milik kita, tidak bernilai apa pun. Kenapa? Kerana kesudahan orang yang tak ada iman api neraka. Walaupun dia dunia ni milik dia. Tetapi tuan-tuan semua, walaupun kita tidak ada apa, melainkan baju dan pakaian kita saja, harta yang kita ada, katakanlah, tetapi dalam jiwa kita, dalam hati kita ada iman yang dibawa oleh Nabi SAW, ada Islam, tuan-tuan semua, kitalah orang yang bahagia. Kitalah orang yang akan bahagia. Kenapa tuan-tuan semua? Kerana akan mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur, terima kasih pada Nabi, syukur atas nikmat Islam dan iman yang Allah Taala beri. Selawat pada Nabi SAW banyak-banyak tuan-tuan semua. Kalau bolehlah tuan-tuan semua, biarlah sehari semalam 100 kali. Ni amalan ya. Istighfar 100 kali. Selawat 100 kali. La ilaha illallah 100 kali. Biasakan buat ni tiap-tiap hari 100. Istighfar, minta Allah Ta'ala hapuskan dosa kita 100 kali. Astaghfirullahalazim. Pendek sekali. Dah, panjang lagi terpulang pada tuan-tuan. Astaghfirullahalazim. Yang kedua, selawat kepada Nabi SAW 100 kali. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Yang ketiga, la ilaha illallah 100 kali. Pasal apa tuan-tuan semua? Pasal kita nak mati, kita nak sebut la ilaha illallah. Kita akan mati mengikut macam mana kita hidup. Kalau mati, kalau kita hidup, kita banyak sebut la ilaha illallah, insya-Allah masa mati kita akan dapat sebut la ilaha illallah. Al-Imam Al-Zahabi, dia cerita satu kisah dalam kitabnya Al-Kabair, riwayat daripada Imam Mujahid. Dia kata apa? Seorang yang akan mati, dia akan mati mengikut apa yang dia hidup masa dia sihat dulu. Orang Melayu panggil apa? Buang tebiat. Masa sihat dulu dia buat apa tuan-tuan semua? Dia cerita dalam tu, ada satu orang laki-laki, dia dekat nak mati, orang pergi talqinkan dia, la ilaha illallah, ajar dia la ilaha illallah. Tapi dia ni masa hidup dia dulu, dia gila catur. Tahu catur tuan-tuan semua? Catur lah. Orang Melayu haji setengah tempat panggil dam. Sama tu, kalau dah tak betul haji kena bayar dam. Jadi tuan-tuan semua, catur tu, dia suka main catur. Jadi dia ajar la ilaha illallah. Dia jawab apa? Cek. Orang talqin lagi la ilaha illallah. Cek mek. Tuan-tuan semua. Pasal apa? Pasal hidup dia duk berhabis benda tu. Jadi tak mustahil. Pasal tu kita tengok orang dia sedang sakit nak mati, dia bertaruh nak mati, dia mencarut. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia hidup dia suka mencarut. Orang Kelantan panggil nyapung. Masa hidup dia suka berjoget. Nak mati pun dia berjoget tuan-tuan semua. Ini jadi masalah. Jadi tuan-tuan semua, apa yang kita nak mati, dekat nak mati, macam mana kita hidup. Jadi pasal itu kena rajin sebut la ilaha illallah, biar dekat nak mati boleh sebut la ilaha illallah. InsyaAllah tuan-tuan semua. Jadi saya ingat sekadar inilah, lebih kurang sejam lebih dah saya tazkirah ni. Saya sampaikan ceramah Isra' dan Mi'raj. Tuan-tuan semua, sekurang-kurangnya ada benda yang tuan-tuan boleh bawa balik. Ada benda yang tuan-tuan boleh bawa balik walaupun sikit. Jangan duduk tak boleh bawa balik apa. Sekurang-kurangnya tuan-tuan boleh bawa balik 3 amalan tadi. Istighfar, selawat dan la ilaha illallah. Tiap-tiap satunya 100 kali saja. InsyaAllah tuan-tuan semua, mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih tuan-tuan semua pada pihak surau yang menjemput saya pada malam ni dan untuk ceramah Isra' dan Mi'raj. Jadi sebagai penutupnya tuan-tuan semua, di bawah sana, di luar sana, kawan saya ada
buat sedikit jualan lah. Ada jualan susu kambing, daripada susu kambing tu dibuat dalam secet, tuan-tuan semua. Ada 10 secet dalam kotak tu. Itu bukan saya punya, tu saya tolong jual produk Datuk Ismail Kamus. Tu dia baru keluarkan. Jadi Ustaz Ismail Kamus keluarkan susu kambing. Jadi insyaAllah tuan-tuan semua, di samping kita duk makan daging kambing je, minum susu pula. Yang kedua tuan-tuan semua, ada juga jualan buku dan wakaf Quran, rasa tak silap sikit ada di luar sana. Tuan-tuan boleh wakaf Quran untuk dihantar ke mana-mana masjid dan sekolah agama. Jadi tuan-tuan wakaf tu satu bahagian RM5, satu Quran tu RM30, ada 6 bahagian. Kemudian yang terakhir, saya ada buat sekolah tahfiz tuan-tuan semua. Memang dah ada sekarang pun, sekolah tahfiz tu dah ada. Dan saya ada 20 orang lebih lah pelajar dalam 20. Cuma sekarang ni kita nak buat bangunan baru. Nak buat bangunan 3 tingkat. Dan akan mula pembinaannya. Kontraktor pun dah lantik. Dah malam tadi pun dah bincang, dah siap. Cuma tunggu nak bagi LA lah. Besok bagi LA lah. Jadi tuan-tuan semua, kosnya dekat RM800,000. Dulu kos dia 700 lebih je. Tapi bila dah start GST ni, campur-campur 800 lebih. Jadi kos dia tu meningkat sedikit. Dan kita perlukan bantuan daripada tuan-tuan semualah. Saya seorang tak larat tuan-tuan semua. Jadi tuan-tuan bantulah saya untuk membina tahfiz ini. Ada tabung di luar sana, nama dia Pusat Tahfiz Ad-Diniyah. Bagi tuan-tuan yang selalu main internet, tuan-tuan boleh buka di suraukini.com. Surau Kini, tuan-tuan type Surau Kini, dia akan keluar terus. Tuan-tuan boleh tengok maklumat dia di situ berkaitan dengan pusat tahfiz saya ni. Sekarang ada 20 orang pelajar dan yang telah khatam 30 juzuk 3 orang. Saya buka 2011. 2011 start beroperasi sampai sekarang. Yang betul-betul dah habis 3 orang. Yang seorang tu dah saya hantar ke Mesir. Yang 2 orang tu, seorang lagi masih ada lagi, dia nak ambil ijazah sanad. Kemudian yang seorang lagi dah pergi ke UNICEF ke apa tengok. Jadi tuan-tuan semua insya-Allah melahirkan huffaz. Tuan-tuan semua bukan senang nak hafal Quran ni. Kita tak boleh nak hafal Quran, tuan-tuan semua rasa. Kita ni dah berusia, dah tak larat dah nak hafalnya. Jadi bantu orang hafal Quran. Kita nak hafal wadduha pun 2-3-4 hari. Tu baru wadduha. Ni satu Quran tuan-tuan semua. 30 juzuk. Dengan 6,236 ayat. Banyak tu tuan-tuan semua. Jadi bantulah saya sama-sama yang saya bina dengan kawan-kawan. Bukan saya pemilik tunggal, saya buat dengan kawan-kawan. InsyaAllah. Jadi wallahu alam, semoga jasa tuan-tuan semua ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.